Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab solat, solat sunat. Hadis ke-135. An Aisyah radhiyallahu anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man sabara ala snatai asyrata rak'atan banallahu azza wa jal lahu baitan fil jannah. Arba'an qabla zuhri wa rak'ataini ba'da zuhri. وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. رواه النسائي باب ثواب من صلى في اليوم والليلة 12 ركعات. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengambil berat mengerjakan 12 rakaat solat sunat setiap hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan membina untuknya sebuah mahligai di dalam syurga. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas fardu Aisyah, dan 2 rakaat sebelum fardu subuh. Hadis An-Nasa'i. Alhamdulillah tuan-tuan mulia, pagi ni kita membaca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis di bawah tajuk solat ni tu solat sunat. Hadis ke-135 ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ni semua kita dah kenal lah. Aisyah isteri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ni dia ada 4 orang isteri. 4 orang isteri Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. 4 orang isteri dia. Dan salah seorang isteri dia nama dia Ummu Ruman. Dan Aisyah ni dia anak kepada dia ada adik-beradik, ada 6 orang, 7 orang, 6 orang adik-beradik. Abdullah ada, Abdul Rahman ada, Asma ada 6 orang adik-beradik. Aisyah ni anak kepada ibu dia Ummu Ruman. Aisyah ni dia meninggal, para ulama kata 58 Hijrah, selepas hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahun ke-58 Hijrah. Dan hadis dia ada meriwayatkan sebanyak 2210 hadis. Aisyah duduk dengan Nabi, banyak hadis. Dalam Al-Hakim, dalam Mustadrak dia, ulama-ulama yang membahaskan tentang hadis lah ni, Al-Hakim dalam Mustadrak dia kata, inna ruba'a ahkami syar'iyyah nuqilu min as-sayyidati Aisyah. 1/4 daripada hukum-hukum syariat ni, hukum-hukum syariat kita ni diambil daripada Aisyah. Nak cerita hebatnya hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ni. 1/4 hukum syariat ni pada Aisyah radhiyallahu anha. Okey, dalam hadis ni kata Aisyah dia menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi. Jadi bila duduk dengan Nabi ni, tahulah aktiviti Nabi pagi sampai malam tu ada. Kata Nabi, man sabara, siapa yang sabar, yang sabar, yang tenang, yang boleh melakukan yang terus menerus apa ala isnatai asyarata rakaatan. Siapa yang boleh sabar amal, siapa yang boleh sabar istiqamah beramal apa, 12 rakaat solat sunat. Kata Nabi, 12 rakaat ni dia boleh sabar. Nak semayang bukan senang, sebab disebutkan wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Semayang ni benda yang besar bagi orang yang khusyuk. Jadi kena sabar 12 rakaat ni. Apa dia kelebihan dia? Kata Nabi, banallahu azza wa jal lahu baitan fil jannah. Allah Subhanahu wa taala
akan beri ganjaran bagi siapa yang sabar boleh terus istiqamah sembahyang 12 rakaat sehari ni. Allah Ta'ala bina satu mahligai dalam syurga Allah. Oh, hebat tuan-tuan ya. 12 rakaat ni kita jaga sehari semalam, dapat satu mahligai dalam syurga. Kita ni tak tentu masuk syurga lagi, tapi Nabi kata dah siap mahligai dalam syurga. Kan? Itu baru sehari mahligai. Cuba bayang tuan-tuan boleh maintain sebulan ada 30 hari. Maksudnya dah ada 30 mahligai. Kalau setahun 365 mahligai, kan? Kita jadi jaga dah 12 rakaat. Apa dia 12 rakaat itu? Kata Nabi, dia kata arba'an qabla zuhri. 4. Dia mula dengan zuhur. Dia mula dengan zuhur. Dia tulis kat sini dalam hadis Nabi ni. Nabi sebut maksudnya perkiraan dia mula pada zuhur. Sebelum zuhur tu kita solat sunat 4 rakaat. Dia boleh 2 salam boleh, 1 salam boleh. Kalau standard biasa, sebab Nabi sebut hadis tu isnan. Sembahyang sunat 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam boleh. Tapi kalau kita agak suntuk masa nak kejar waktu, 4 rakaat 1 salam terus sekali. Dia tak ada tahiyat awal, terus sekali, terus 4 rakaat pun boleh. 1 salam, 2 rakaat pun boleh. Maksudnya 4 rakaat sebelum zuhur. Itu yang pertama. Berat tuan-tuan ya. Nak sembahyang zuhur pun kalau kita nak kejar masa kan, ini nak ambil 4 rakaat sebelum zuhur. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kata Nabi, wa rak'ataini ba'da zuhur. 2 rakaat selepas zuhur, kan? Ini hadis ni tulis 2 rakaat selepas zuhur. Ada hadis lain Nabi kata 4 rakaat lepas zuhur. Tapi ni kita ambil kelebihan yang bina mahligai tadi. 4 sebelum zuhur, 2 lepas zuhur. Kemudian rak'ataini ba'dal maghrib. 2 rakaat selepas maghrib. Dia tak cerita pun tentang asar. Hadis lain dia ada sebut sebelum asar 2 rakaat. Ada hadis sebut 4 rakaat sebelum asar. Ada kelebihan yang lain. Tapi yang hadis ni dia tak sebut asar. Dia sebut rak'ataini ba'dal maghrib. 2 rakaat lepas maghrib. Sebelum maghrib tak ada. Okey, dia sebut sini. Kemudian kata Nabi lagi, wa rak'ataini ba'dal isya. 2 rakaat selepas isya. Sebelum isya pun tak sebut. Kan, dah berapa dah? 4, 6, 8, 10. 10 rakaat dah. 2 rakaat selepas isya. Kemudian wa rak'ataini qabla al-fajri, dan 2 rakaat sebelum subuh. Itu semua ada berapa? Ada 12. Sebelum zuhur 4, lepas zuhur 2, lepas maghrib 2, lepas isya 2, kemudian sebelum subuh 2. Semua 12 rakaat. Kita boleh jadi broker solat sunat. Kalau Tuan Haji Syafi'i dia broker tanah rumah, kita broker solat sunat ya. Kita dapat apa? Kita dapat mahligai dalam syurga Allah. So kat dunia ni kita jadi broker juga, tapi bukan broker tanah, broker rumah. Kita broker solat sunat ya. Terlebih dia Allah cipta mahligai. Kalau setahun kita boleh maintain 365 mahligai. Weh, letih tuan-tuan nak masuk Ustaz. Bila cerita tentang syurga Allah, mahligai ni, Nabi sebut mahligai ni dia, kalau cerita tentang syurga, mahligai Allah ni cantik dia satu. Dan dalam mahligai itu dia ada spek dia. Setiap mahligai itu ada berapa banyak bilik. Dan dalam setiap bilik itu, dia akan ada, disebut hurun ain. Hurun ain ni maksudnya bidadari syurga. Tuan-tuan. Mahligai itu satu. Dan mahligai itu banyak bilik. Dan setiap bilik itu dia ada hurun ain. Itu nikmat. Jadi insyaAllah. Cuma kita nak maintain lah 12 rakaat ni. Mampu tak mampu, cuba tuan-tuan ya. Kita ni dah umur-umur, dia hujung-hujung usia ni, tak ada dah. Yang lain tu tak ada. Kita boleh kejar benda-benda gini untuk bekal kita bawa ke sana. Bayanglah, cuba bayang pada sini kita nak pergi bermusafir, katalah nak ke Johor kan, ke JB. Kita nak pergi Johor, JB, nak tolak tu kita dah ada dah rumah kat sana. Kan? Lain rasa dia kan. Kita dengan orang nak pergi mana? Pergi rumah. Ada rumah sewa ke, ada 4-5 buah rumah kat situ, banglo. Orang tu nak pergi mana? Pergi JB mana? Baik.
Tu bangunan tu saya punya satu bangunan tu semua orang. Kan lain ayat ni. Ego, bangga, sombong, takabur itu kan. Beza sikit kan. Gitu. Dia ada rasa, kita dah ada prepare dekat sana. Jadi insyaAllah tuan-tuan, kita cuba maintain benda ni sama-sama. Dapatkan tiap-tiap hari yang disebutkan mahligai dalam syurga Allah. Nabi sebut mahligai dalam syurga. Bila sebut syurga tu, confirm kita boleh masuk lah. Baru boleh dapat masuk. Mahligai itu insyaAllah. Kita fahami amal dan sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Sallallahu alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad.